pada siaran kita pada kali ini dan serba sikit itu juga akan kita bawakan tentang topik kita betapa hebatnya seorang ayah itu apa. Ya, sempena dengan Hari Bapa yang disambut pada esok hari, kita bersama dengan tetamu-tetamu yang cukup hebat bersama kita, Datuk Dr. Muhammad Fazilah Kamsah bersama kita di dalam talian. Apa khabar Datuk? Terima kasih kerana bersama kami. Okey, baik Datuk daripada sana kami harapkan Datuk mendengar dan boleh bersama dengan kita. Dan seterusnya kita melihat yang berbaju merah tadi kita dah lihat seberingkas kisah mengenai beliau. Bapa muda yang membesarkan dua orang bayi iaitu Syazwan Najmi Zulkarnain dan juga Encik Muhammad Nur Azmi Hussein dan juga anak endanya Marliana Mustafa bersama kita dalam talian sekarang. Baik, okey. Saya nak pastikan kesemua tetamu-tetamu kita dapat mendengar kami di studio. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Okey, Datuk pun dah tunjukkan thumbs up. Okey. Kita mulakan dengan Datuk dululah. Datuk, sempena kita nak meraihkan hari yang cukup istimewa ini, apa sebenarnya yang perlu kita semua tahu keistimewaannya tentang seorang bapa, seorang ayah sebagai ketua keluarga ni? Silakan Datuk. Allahumma selamat. Terima kasih Hawa, terima kasih Farin. So itulah satu perkara yang ramai bapa tak ucap, ya, dan ramai ahli keluarga tak faham. Ialah ini satu perkara yang Tok Abah pun saya dengan bahasakan diri saya Tok Abah dapat ilham malam kemarin, ya. Dalam diri seorang bapa ni, ya, dalam diamnya ada doa. Ya, dalam diam dia ada doa, ada kemaafan, ada kesedihan, ya, ada tangisan, kadang-kadang ada kesalahan. Kadang-kadang dia ada, of course, rasa kasih sayang. Dalam diam dia ada rindu. Dalam diamnya ada marah. Dalam diamnya ada takut tak mampu, takut dia gagal. Dan yang paling banyak dalam diamnya pengharapan agar terbaik untuk anak-anaknya. Itulah seorang ayah yang ramai tak faham. Baik, okey. Saya kira itu satu pembukaan, satu kata. Baru pembukaan itu sampai menyentuh hati saya. Betul, lelaki ni, ayah ni, dia tak akan dapat nak meluahkan semua. Tetapi di dalam, jauh di dalam lubuk hatinya, itulah yang ada. Seperti mana yang Datuk katakan sebentar saja tadi. Baik, mungkin kita boleh mulakan dengan kisah daripada Syazwan Najmi. Najmi, okey, sebenarnya kita dah tahu kisah mengenai Najmi sendiri. Kehilangan isteri dan juga ibu kepada anak-anak yang masih lagi kecil dan kini memegang peranan sebagai seorang bapa juga seorang ibu. Jadi mungkin Najmi boleh ceritakan kepada kita situasi yang dilalui oleh Najmi membesarkan dua orang anak yang masih kecil ini. Sila Najmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Najmi, macam mana Najmi? Kisah anda ini membesarkan anak-anak yang masih kecil ni, apa cabaran, apa pengorbanan anda? Cabaran tu amat besar lah. Tapi abah besarkan kita, lagu itulah kita membesarkan anak-anak kita. Setahun dah berlalu, kan Najmi membesarkan sepasang kembar perempuan kan. Bukan mudah sebenarnya. Ada anak seorang pun tak mudah, tambah-tambah ada sepasang kembar dan keseorangan. Bagaimana bahagikan antara kerjaya dan juga meluangkan masa bersama anak-anak untuk membesarkan mereka? Dari segi kerja tu, kalau pergi kerja bawa lah. Di kerja bawa, balik bawa, di mana-mana bawa. Tapi tanpa bantuan keluarga, mak, abah, adik-beradik semua, tak mampu juga laku. Dan Najmi sendiri baru berusia tahun ni 24 tahun Najmi 24 tahun. Okey, Najmi sebagai seorang bapa yang sangat muda, harus menggalas tanggungjawab yang besar tu, apa perasaan Najmi sebenarnya? Perasaan tu, kau boleh tahu anak kembar tu amat teruja lah. Suka tu amat. Tetapi amat sedih kalinya, hilang isteri tercinta. Hilang seorang ibu untuk anak-anak. Okey. Kalau kita tengok nama-namanya pun Nur Madina Safia dan Nur Madina Sofia. Adakah itu nama yang dipilih oleh arwah isteri? Okey, alhamdulillah. Okey. Sedap nama. Kita akan bercerita atau berkongsi kisah lebih banyak lagi dengan Najmi, tapi apa pun Najmi sebagai pembukaan ni saya
sendiri rasa kagum dengan Nazmi Ya. sebagai seorang ayah yang masih muda, tabah terus membesarkan anak-anak. Okey, baik, kita mungkin beralih kepada tetamu kita seterusnya, Encik Muhammad Nur Azmi dan juga Marliana. Mereka ada hubungan tapi anak orang kata sebagai anak tiri, tapi ada kisah istimewa mengenai mereka Ya. ni. Jadi Cik ataupun Haji Azmi, boleh ceritakan tentang orang kata perhubungan anda berdua dan pengorbanan seorang ayah kepada anaknya. Silakan. Okey, Haji boleh mungkin mute kan mic-nya tu ataupun unmute kan. Kami tak dapat nak mendengar di sini. Ya, boleh dengar sekarang? Alhamdulillah, silakan, silakan. Aha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minta maaf. Saya tak pakai mic ni. Okey, tak apa. Okey, mungkin kami boleh ulang balik soalan kepada Haji Azmi. Okey, kita tahu Haji Azmi telah mendermakan buah pinggang kepada Puan Marliana. Okey, jadi satu kisah yang cukup unik, cukup istimewa, pengorbanan seorang ayah. Mungkin boleh berkongsi lebih lanjut tentang kisah itu secara ringkas sebagai untuk kami memahami kisah tentang pengorbanan seorang ayah ni. Silakan. Semenjak 20 tahun dia mengidap sakit ini, bila kebetulan dalam keluarga saya seorang saja yang sama, we share same blood lah. Tapi seperti yang ketahui, saya dengan dia tu bukanlah darah daging saya. Lepas itu saya pun fikir balik. Ada satu hal trigger saya tu kenapa saya yang membuat saya nak bagi saya punya buah pinggang tu bila dia nenek ada pesan kat dia kata datang balik rumah dengan dia sebab kami berkuantan faham. Tapi sebelum ni Mariana ni cukup berahsia tentang pesakit, tentang sakit dia. So ini kita tak pernah saya lah. Lepas tu saya terdengar bila dia cakap ke nenek dia boleh balik mak tu, panggil mak tu nenek. Pun tak tahulah apa. Saya rasa terpanggil lah. Cakap, I think this is a time for me. That was the Okey. Baik, Jazmi, mungkin suaranya agak kurang jelas tapi serba sedikit kami memahami kisah tersebut sebagai Puan Marliana itu sendiri banyak berahsia, tetapi ada sesuatu sebagai seorang bapa yang menyentuh hatinya ataupun nalurinya untuk melakukan satu pengorbanan yang cukup besar kepada anak-andanya. Apa yang dapat kita lihat pastinya Encik Azmi tak tahan tengok anaknya menderita berbelas tahun kan. Puan Marliana sendiri, apa penerimaan Puan Marliana saat tahu bapa anda ingin mendermakan buah pinggangnya? Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. At first memang after 12 years I Tak apa, Tak apa Puan, okey, tak apa, ambil masa. Yang penting kita nak tahu bersama-sama berkongsi dengan kisah ni. after 12 years I tunggu under bawah tabung transplant negara dan tak ada apa-apa lagi, and towards the end of I punya sebelum transplant I punya condition dah makin menurun. So doktor macam suruh I cuba cari in the family kalau ada yang suit dengan I lah. So tak sangka my bapa tiri sendiri nak bagi, sebenarnya tak ada istilah bapa tiri pun antara I dengan my father. I besarkan dengan my father daripada kecil lagi. So memang tak ada istilah antara kami, tak ada istilah bapa tiri ke anak tiri ke, tak ada. So at first masa dia nak bagi derma tu memang takut sebenarnya sebab kita tahu doktor pun dah terang sebab chances of rejection tu tinggi kalau bukan daripada darah daging.
Saya takutlah sebab kalau apa-apa jadi, kalau badan saya terima dengan positif, okey. Let's say kalau benda tu reject, akan kalau sebab my father dah bagi satu, so bila tinggal satu dekat dia is something yang kalau boleh tak nak lah benda-benda macam tu berlaku. So for him nak agree bagi tu dah satu benda yang sangat tak terkira lah dia punya pengorbanan tu sebenarnya. Pada peringkat awal, Puan Malana tersangka atau tidak penderma itu adalah datangnya daripada ayah sendiri atau ayah tiri sendiri. Sebenarnya masa mula-mula dulu, masa few years, kan I baru dah 12 tahun sakit ni lah. So dalam 2-3 tahun sebelum tu adalah dia bagi tahu kalau let's say kalau abah dah tak ada nanti ambil lah abah punya kidney. So kira macam dia bagi tahu macam kind of wasiat lah. Kalau dia dah tinggal esok, you boleh ambil lah. Tapi tak sampai, I pun okey je lah sebab yelah bila dah tak ada, belum tentu I boleh bertahan lagi ke apa ke, I pun tak tahu. Sebab sebenarnya untuk 12 tahun I tunggu tu pun dah macam lama jugalah sebenarnya. So bila dia decide awal tu semacam rezeki lah sebenarnya, rezeki. Ya, Alhamdulillah. Lebih kurang dah 6 bulan berlalu ya Puan Maliana sejak pembedahan? Okey, Alhamdulillah. Baru nak masuk 6 bulan lah post transplant. Kalau kita tengok mereka berdua sihat Farin ya dan cergas. Alhamdulillah. Baik Datuk. Datuk, kalau kita lihatkan pengorbanan seorang bapa ni memang cukup besar, tiada tandingannya. Tetapi apa yang sebenarnya seorang bapa ni mahukan ataupun harapkan daripada anak-anak mereka, Datuk? Inilah apa yang berlaku dalam keluarga Tuan Haji Azmi dan Puan Nina Nana ni satu keajaiban ya. Satu keajaiban is magical. Sebab saya yakin hidup kita ni ada yang logik, ada praktikal, ada magic, ada miracle. Dan itu sebabnya jarang ada ayah tiri dengan anak yang compatible lah sebab adik-beradik pun tidak compatible, yang tak serasi. Ini kan pula orang luar yang tak ada kaitan darah. So ini satu keajaiban. Itu satu. Yang keduanya bila Puan Nana cerita, saya memang sebablah sebab hati seorang ayah dia sanggup buat apa je untuk anaknya sebab dia pun dah membesarkan anak sejak kecil, dah macam anak sendiri. Tapi bukan darah daging. Itu satu keajaiban yang sangat luar biasa dan saya memang tabik spring pada Tuan Haji Azmi. Nama pun Azmi, memang azam dia lain macam, korban dia lain macam, dan itulah satu perkara yang tidak adik-beradik kandung pun ada yang tak sanggup. Dalam realiti yang saya sendiri jumpa, mak ayah ada yang, tapi kalau mak ayah kalau compatible, ramai yang akan bersedia. Tapi ini luar biasa Tuan Haji. So saya ucapkan tahniah dan ini pengorbanan yang Allahumma selamat sangat besar ya. Ini memang Allah datangkan manusia bernama Azmi ini untuk membantu keluarga ini, satu anugerah yang sangat besar. Dan mudah-mudahan semua pihak orang yang terlibat bersyukur, orang kita yang menonton ni pun sama-sama bersyukur dan mengimbau balik, mengenang balik bagaimana nak dapat kata orang tu meniru langkah Tuan Haji Azmi. Mungkin tidak sampai ke tahap itu, sekurang-kurangnya kita jadi mak ayah yang lebih hebat, lebih super dad, super mom insya-Allah. Okey, Datuk, mungkin saya nak tambah sedikit soalan lah. Sebenarnya kita dalam kehidupan ni memang baik kalau seorang bapa, seorang lelaki itu sendiri orang kata lahir ataupun membesar selama 9 bulan di dalam rahim seorang wanita, seorang ibu. Tetapi juga kita nak menekankan tentang peranan seorang ayah. Kadang-kadang ayah ni mereka ni macam the unsung hero tau, adalah wira yang tak didendang. Banyak perkara yang orang mungkin tak nampak, tak tahu, mungkin juga terlupa bahawa ayah ni besar, terlalu besar pengorbanannya. Jadi mungkin Datuk sendiri ada pandangan Datuk sendiri, apa yang selalu kadang-kadang kita ni terlepas pandang tentang seorang ayah? Itulah Allah memang buat begitu ya. Allah memang buat begitu. Itu sebabnya kita selalu diberi pesan ibu, guru pertama dan utama ibu. Dan memang Allah jadikan ibu ni orang yang sangat rapat, yang banyak cakap, yang banyak mempamerkan, yang secara emosional, secara emosi, secara tindakan buat apa saja untuk baby sejak dalam rahim sampailah membesar. Jadi memang nampak sangat kata orang tu khidmat, jasa, pengorbanan seorang ibu. Jadi seorang ayah ni memang kata orang tu membantu ya, complement, supplement
perjuangan pengorbanan seorang ibu, dengan itulah memberikan kasih sayang, kata sokongan, doa. Itu sebabnya saya sebut awal-awal tadi, dalam diam seorang ayah macam-macam emosi perasaan yang dia tak lahirkan. Seperti kata para ulama, ya, orang lelaki ni mulutnya ke hati. Apa yang patut disampaikan seperti yang ibu sampaikan, tapi dia simpan dalam hati. Jadi sebaiknya ibulah, ibu yang kadang menyampaikan, ingatkan anak-anak, kau ingat bapa engkau, doakan bapa engkau, dengar cakap bapa engkau, ya, selalu begitu. Begitulah dan memang gitulah resamnya. Kecuali 1-2 keluarga, 1 dalam 1000 mungkin, yang bapaknya, yang ayahnya banyak cakap, maknya diam, dan kadang ayah mengambil alih peranan ibu. Ada juga 1 dalam 1000. Tapi memang begitulah keadaannya. Tapi mudah-mudahan program kita pada ini mendedahkan dan buka mata anak-anak agar sama-sama peka tentang pengorbanan seorang ayah yang as Farin mention, unsung hero tadi. Seperti yang Datuk katakan, complementary lah suami isteri, bapa dan ibu ini. Tetapi kalau kita lihat Najmi kan, seorang bapa yang juga menggalas tanggungjawab sebagai seorang ibu. Kita nak tahu apa yang membuatkan Najmi sentiasa ada semangat setiap hari, kini dah pun setahun berlalu membesarkan sepasang kembar. Kongsikan Najmi. Okey, Najmi, apa yang membuatkan Najmi terus bermotivasi, terus semangat ni nak besarkan anak-anak yang masih kecil walaupun bersendirian tanpa kehadiran seorang isteri maupun ibu kepada anak-anak tu, Najmi? Semangat ni datang dari amanah dah. Arwah tu jaga siapa tu besar, siapa tu jadi anak-anak yang solehah. Lepas tu semangat pula dari orang sekeliling kita. Lagi-lagi seluruh ibu bapa kita, family kita, saudara kita. Ada bela mak mertua juga, we support juga. Okey Najmi, mungkin soalan ni dia santai sikitlah. Tapi kan macam Najmi, kita nak tahu juga membesarkan 2 orang anak yang masih kecil dan kemudian bersendiri. Apa rutin harian Najmi membesarkan anak-anak ni? Mungkin mandikan, salinkan lampin, pergi buatkan kerja. susu. Boleh kongsi dengan kita tak? Rutin harian awak dia, pukul 6.30 tu dia bangun je. Bangun maya subuh belakang. Lepas tu, sampai pagi tu, makan, mandi-mandi, main, tidur. Lepas tu, sambung makan, main, sampailah hari malam. Itulah hari-hari. Alhamdulillah. Dengar positif, dengar sangat-sangat seronok. Ya, betul. Najmi membesarkan anak-anaknya. Betul. Sofia dan juga Sofia kan sekarang dah setahun berapa bulan ya, Najmi? 3 bulan 15 hari. Okey, dah boleh berjalan, dah cakap sikit-sikit dah. Boleh lah. Alhamdulillah. Baik, Encik Azmi. Pengorbanan yang Encik Azmi lakukan kepada Puan Marliana memang cukup besar. Tetapi pastinya dalam kalangan masyarakat biasanya pandangan terhadap bapa tiri ini berbeza. Tetapi Tuan Azmi sendiri telah membesarkan Puan Marliana sejak kecil lagi. Boleh kongsikan tak kasih sayang seorang bapa tiri kepada anak sejak kecil sehingga besar ini tiada tandingannya, tiada bezanya dengan kasih sayang seorang bapa kandung? Ya, saya mula Marliana ni saya asuh daripada 1.5 tahun. Dah macam anak saya sendiri. Dan bila dia sakit, beberapa hari itu saya memang ada bercakap kalau nanti bila abah dah tak ada, ambillah sebuah pinggan. Tapi melihatkan kenapa menunggu selama 12 tahun baru decide nak very aktif. Dia bawa during dia punya sakit tu sepanjang 10-11 tahun dia boleh bawa basikal, dia masuk marathon, dia masuk macam suka. So masa tu saya pun okeylah, dia nampak dia okey je, sebab tu saya tak decide lagi. Hinggalah satu hari tu, that was tahun 2018 raya, bila dia cakap dengan nenek dia macam tu. Bila dia cakap dengan nenek dia macam tu, baru trigger. Dia cakap, memanglah saya nak bagi apa yang saya hajatkan kepada dia. Dan sebelum saya konsak dengan, sebelum saya decide tu, saya bertanya juga dengan anak kandung saya 2 orang. Are they okay with that?
Lepas tu dia cakap, beriah dia cakap sebab dia orang pun besar sama. Sebab dia Nana dia, saya panggil dia Nan. Saya pelihara dia daripada umur masa tu baru belajar mengangkat, baru menerak. Oh, Saya dah. yeah. And bila ada banyak halangan masa nak transplant tu, banyak benda yang saya lalui, tapi saya kuat tu saya nak tengok dia besar, hidup lebih lama kalau diizinkan Allah, sebab tengok dia membesarkan anak-anak dia yang dua orang. Yeah. Nice. Okey, baik. Terima kasih Encik Azmi. Ada perkongsian tu. Sebentar lagi kita nak tanyakan juga kepada Puan Marliana. Tapi sebelum itu, kita ada juga seorang tetamu istimewa di dalam talian panggilan telefon. Datuk Fazilah, kalau kita dengar suaranya kan, Datuk selalu kita dengar. Datuk Fazilah ni memberi ceramah motivasi kepada para ibu bapa dan para anak-anak dan sebagainya. Tetapi kita jarang-jarang dengar kisah tentang Datuk sendiri. Jadi sekarang ni... Hari yang penuh kejutan pada hari ini. Tadi kita dah ada kejutan untuk Fahrin. Sekarang ni kita bawakan kepada Datuk Dr. Fazilah Kamsah. Kita bawakan Muhammad Syakir Muhammad Fazilah bersama kita di Double Hit Chai pada hari ini. Syakir ada dalam talian, Datuk. Okey, Assalamualaikum Syakir. Waalaikumsalam. Semua boleh dengar kat sana? Alhamdulillah, semua dengar. Okey, Syakir adalah salah seorang anak kepada Datuk Fazilah, seorang ayah yang hebat. Jadi, kongsikan tentang Datuk Muhammad Fazilah Kamsah ni. Silakan Syakir. Okey, terima kasih bang. Waktu saya umur 11 tahun, saya membesar. Saya panggil Abah Maaf saya Kamsah ni Abah. Abah ni bagi saya orang biasa je. Orang yang biasa. Sampailah waktu umur 11 tahun, saya masuk satu kursus ni dan beliau merupakan penceramah dalam kursus. Waktu tu saya tengok Abah bagi ceramah dan saya rasa macam, ya betul ni ayah saya. Sebab dia bersemangat, dia kelakar. Dekat rumah tak pernah buat lawak pun, dia selamba kat rumah. Jadi saya macam kagum, macam wow. So inilah ayah saya. Sejak tu saya pandang Abah in a different light, alhamdulillah lah. Kemudian benda yang saya rasa paling istimewa yang Abah bagi kat kami anak-anak ialah dari kecil Abah ajar kami cara berfikir, iaitu cara bila kita terima apa-apa informasi ke apa, cara memproses tu ialah satu, ikut dari sudut agama, kedua dari ikut sudut logik, dan yang ketiga yang paling penting dari sudut moral, sama ada benda ni bagi manfaat ke tak bagi manfaat, menyenangkan ke menyusahkan orang. Itu yang diajar sejak kecil. Jadi apabila kami nak buat apa-apa keputusan, apa-apa benda yang datang kat kami, itu yang kami fikir. Sama ada benda ni syariah compliant ke tak, dan adakah dia memberi manfaat atau tidak kepada orang lain. Itu apa yang Abah, nilai-nilai pegangan yang Abah ajar pada kami sejak kecil. Fahrin, bila dengar tips-tips yang dikongsikan Syakir itu, macam dengar Fazilah Kamsah Junior. Okey Syakir, apa ucapan ringkas untuk seorang ayah yang hebat bernama Datuk Dr. Fazilah Kamsah ni? Silakan Syakir. Okey bah, selamat Hari Bapa dan terima kasih sebab membesarkan kami anak-anak. Abah memang paling banyak berkorban. Syakir jarang tengok Abah beli apa-apa untuk diri sendiri, tapi kalau anak-anak apa walaupun umur dan Tuhan, dia terus akan carikan duit, carikan jalan, carikan cara untuk memastikan apa-apa yang kami perlukan semua ada. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Pak. Alhamdulillah. Saya sangat bersyukur. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Syakir kerana bersama dengan kita di Wanita hari ini. Baik, kita teruskan. Sama-sama. Topik kita, ayah hebat. Kita nak tanya anaknya ni, Hawa. Tadi Encik Azmi pun dah kongsikan kan peranan beliau sebagai seorang bapa membesarkan Marliana sejak dari kecil. Marliana sendiri, bagaimana anda melihat pengorbanan Encik Azmi, bapa anda ini sebagai pengorbanan yang besar yang insya-Allah membantu anda untuk menghadapi kehidupan harian dengan lebih sihat lagi insya-Allah. Amin. For me, my Abah is my hero. Dia bagi I a new life, kehidupan yang baru. Dia punya pengorbanan yang tak ternilai
tak boleh dibeli, tak boleh dapat kat mana-mana. And dia memang bapa yang hebat. Terima kasih Abah. Okey, Puan, saya pun sebenarnya agak fikirlah waktu sangat mencemburui kita tapi kita ingin terus menyelami perasaan setiap daripada tetamu kita. Atau ucapan ringkas daripada Puan Marliana sendiri secara langsung sekarang ini kepada ayahnya, Haji Muhammad Azmi. Silakan. Okey, Abah, sebenarnya Hari Bapa, Nana nak ucapkan selamat Hari Bapa ke Abah. Terima kasih pada semua pengumadan Abah yang Abah dah buat bagi Nana. Daripada Nana kecil sampailah dah kahwin, dah beranak. Abah punya pengorbanan susah senang membesarkan kami adik-beradik. Takkan nak lupa sampai bila-bila. Ya. Baik, terima kasih Puan Marliana di atas perkongsian pada hari ini. Ya. Datuk Fazilah, mungkin sebagai di penghujung perbicaraan kita pada hari ini, sedikit kata-kata semangat daripada Datuk kepada bapa-bapa di luar sana, juga pesanan kepada anak-anak supaya sentiasa menghargai bapa selagi hayat mereka masih ada. Ya, Datuk, silakan. Sebenarnya Farin banyak kali jadi hero dalam drama. Tetapi bapa adalah superhero. Ya. Bapa superhero macam Haji Azmi ni superhero. Yang sebenarnya betul unsung heroes. So saya nak seru pada semua bapa lah ya. Kita kecemerlangan berlaku di luar zon selesa. Macam zon Haji Azmi, dia sanggup keluar daripada zon selesa, berkorban ya, nyawa lah tu ya untuk anaknya. Itulah dia bapa yang sebenar. Dan jadi anak-anak kena ingat dan tolonglah ya, anak-anak yang sentiasa mendoakan mak bapaknya akan terbuka pintu rezeki, dan bila kita berbuat baik pada mak ayah, maka anak-anak kita akan berbuat baik pada kita, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita Baiklah. ucapkan terima kasih kepada semua tetamu-tetamu kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Fazilah, Syazwan Najmi, Cik Azmi dan juga Puan Marliana, dan kami ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada anda semua. Terima kasih bersama Terima dengan kasih wanita banyak-banyak. hari ini. Assalamualaikum semua. Jaga diri. Okey, Hawa, apa kita dapat simpulkan sebenarnya pengorbanan seorang bapa itu sangat besar. Ya. Saya sendiri mendengar perbualan mereka sangat sebab, kerana sebagai seorang bapa, saya dah jadi bapa ni, saya tahu. Kadang-kadang kami sayang pengorbanan kami, tak semuanya kami beritahu, tapi kami ingin memberikan yang terbaik. Itulah bapa. Pastinya macam yang Datuk Fazilah kata tadi, tabik spring lah kepada semua bapa-bapa di luar sana. Itu dia pada hari ini perkongsian yang cukup menarik daripada tetamu-tetamu kita.